Salam sejahtera, anda bersama saya Nalang Huda dan ini Agenda Awani Asia. Pandemik COVID-19 yang didepani seluruh dunia memaksa ekonomi global untuk mempercepatkan proses transformasi ke arah inovasi. Bagi ekonomi-ekonomi membangun seperti di Malaysia, kita lihat peluang baru ataupun ruang baru yang boleh lagi diterokai ekonomi, termasuk industri kenderaan elektrik ataupun electric vehicles EV. Terbaru, agensi kerajaan MARI baru saja mengumumkan Malaysia sedia menawarkan insentif cukai untuk mempercepatkan pembangunan industri kenderaan elektrik ini selaras dengan Dasar Automotif Nasional NAP 2020. Tetapi selain daripada keperluan dari sudut ekonomi, kita juga ingin lihat keperluan dari sudut kelestarian alam sekitar. Tetapi ini mungkin satu kawasan ataupun ruang baharu lagi untuk ekonomi negara, tetapi beberapa negara lain sudah pun mula berlumba untuk mendominasi pasaran ini. Di China misalnya, mereka merupakan pembeli dan juga penjual kenderaan elektrik terbesar di dunia. Malah 99% daripada bas elektrik di seluruh dunia ini dikeluarkan dari China. Bagaimana posisi terbaik untuk Malaysia memanfaatkan peluang baharu ini? Dan apa mungkin pengajaran yang boleh kita ambil daripada negara lain seperti China untuk kita merancakkan lagi insentif dan sokongan dari kerajaan. Untuk membincangkan masa depan industri kenderaan elektrik ini, kita bersama dengan Profesor Dr. Isha Aris, pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik UPM, dan Syukri Azmi, wartawan radio antarabangsa China. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita pada jam ini. Saya nak mulakan dengan Prof dahulu. Kita nak lihat realiti semasa perkembangan kenderaan elektrik di Malaysia. Ada laporan yang melihat yang menyatakan jualan kenderaan EV ini meningkat walaupun ketika pandemik COVID-19 ini dan kenderaan susut ataupun permintaan terhadap kenderaan lain ini susut ketika pandemik. Jadi apa pandangan Prof kita nak melihat dan memahami permintaan dan juga trend jualan kenderaan EV di Malaysia ketika ini? Okey, daripada segi sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Awani kerana menjemput saya untuk memberi pendapat saya di dalam program ini. So berkenaan dengan soalan tadi, supply dan demand atau selalunya masa pandemik ni pada penduduk tidak mungkin kekurangan pekerjaan, ada yang kena retrench, so dia akan melibatkan pendapatan keluarga. Jadi masalah nak membeli kereta tu adalah satu hal juga. So selalunya kalau katakan bila ada masalah macam pandemik, so normally as a human being kita kita perlu dahulukan makanan dulu. Lepas makanan dan untuk tempat kita tinggal, lepas tu baru masuk pengangkutan, kan? So priority dalam kita menghadapi sebarang cabaran selalunya dia ikut macam tu. Makan, lepas tu tempat tinggal, lepas tu baru pengangkutan. Bila itu sebab bila kita tengok data tu, data untuk pembelian kenderaan tu dia demand dia menyusut sebab keperluan tu tak sepenting makanan atau tempat tinggal, ya. Tapi yang data untuk penjualan tu meningkat sebab mungkin contohnya EV ataupun kereta elektrik ni tidak begitu popular buat masa sekarang. So tapi peningkatan tu ada. So jadi in term of data tu dia meningkatlah. Tapi kalau demand ataupun permintaan itu bergantung kepada pengguna. Selalunya pengguna bila berlaku wabak, dia akan first thing, do I have enough money to spend on my food. Saya dapat kalau boleh tu macam makanan tu, boleh tak dapat makanan dulu sebab nak survive, kan, survival, kan, kalau survival. Kemudian saya boleh tak daripada gaji ni saya bayar sewa rumah contohnya ataupun angsuran rumah, dan baru masuk ke pengangkutan, ya. Itu sebab dia perhubungan antara demand dan supply, ya. Supply daripada industri dan demand daripada pengguna, kan. So demand tu rendah mengikut keadaan pengguna, supply tu tinggi, daripada industri, supply daripada industri tu tinggi sebab EV ni sebelum ni tidak begitu popular tapi dia ada peningkatan. Jadi mungkin sebelum ni tahun 2009 contohnya, mungkin ada
10 buah kenderaan. Tapi 2020 dia dah naik mungkin 30. So dia ada peningkatan lah. Tapi dia punya current situation, demand tu jadi rendah sebab berlaku pandemik ataupun berlaku malapetaka contohnya. Macam tu. Syukri, di China pula bagaimana? Kita tahu China antara ekonomi yang paling cepat recover pulih daripada pandemik COVID-19 ini. Jadi bagaimana trend pasaran kenderaan elektrik ataupun EV di China? Okey Naila, kalau kita lihat dalam laporan-laporan yang terdahulu, kalau kita tahu yang China ni dah ada dalam masa 5 tahun, mula daripada tahun 2020, dalam 5 tahun iaitu tahun 2025 mereka menyasarkan dalam ataupun saya lebih panggil NEV ataupun kenderaan baru EV ini, NEV, yang mana mereka mencatatkan jualan NEV ni kepada 20% daripada jumlah keseluruhan menjelang tahun 2025. Dan jumlah ini sebenarnya adalah selaras dengan usaha mereka iaitu untuk mencapai puncak pelepasan karbon dioksida dan juga iaitu sebelum tahun 2030 dan juga mencapai status natural carbon menjelang tahun 2060. Dan pada hari Rabu kalau kita lihat dalam laporan bahawa mereka mengambil kesempatan apabila kita tahu tahun depan kita ada Sukan Olimpik musim sejuk Beijing yang 2022, yang mana mereka ini mengambil kesempatan dalam tamasya sebegitu besar iaitu untuk memaklumkan bahawa 80% daripada kenderaan yang akan digunakan pada tamasya tersebut adalah kenderaan yang menjimatkan tenaga atau menggunakan tenaga mesra alam, atau saya boleh simpulkan iaitu NEV inilah. Dalam konteks lebih besar lagi, pada awal tahun ini kita tahu Shanghai mengadakan pameran automobil yang mana kita menyaksikan dalam konteks lebih besar jenama yang lebih terkenal seperti Rolls-Royce ataupun Lamborghini misalnya, mereka mengumumkan walaupun bukan dalam masa dekat tapi mereka mengumumkan untuk turut sama dalam industri NEV ini. Jadi kita lihat bagaimana pentingnya NEV ini bukan sahaja di China, malahan di seluruh dunia juga. Yalah. Baik, kita tahu kalau perkembangan ekonomi dalam industri ataupun sektor spesifik yang tertentu ini memerlukan motivasi ataupun sokongan kuat daripada kerajaan. Jadi di China, Syukri, kita nak lihat apa motivasi utama, faktor-faktor yang menggalakkan kerajaan China untuk mendominasi pasaran EV ataupun kenderaan elektrik ini. Adakah ia faktor alam sekitar ataupun ekonomi atau kesemuanya? Saya rasa dia merangkumi semua. Dia bukan sahaja secara silo tapi dia secara semua. Misalnya saya sebut mengenai insentif. Bagaimana dekat Beijing ni, sebagai contoh ya, kita tahu dekat di Beijing ni ada sekitar 5 juta buah kenderaan kereta. Jadi bagaimana dia nak merangsang supaya pengguna untuk beralih kepada EV ini. Antaranya memperkenalkan bebas cukai sepenuhnya. Misalnya kalau kita tahu setiap kenderaan dia ada cukai 8%. Jadi kalau anggaran kereta dalam kurang lingkungan 500,000 yuan, jadi ia memberikan satu penangan yang besar juga terhadap pengguna apabila mereka dapat menjimatkan cukai dari situ. Dan juga kalau kita lihat di Beijing ni antara salah satu atau di bandar-bandar besar China, salah satu cara mereka menangani trafik adalah dengan menghadkan kenderaan yang berada di atas jalan raya. Misalnya kalau kita ikut nombor plat di belakang, contohnya pada hari Jumaat semalam misalnya, mereka tetapkan kereta yang bernombor 5 yang belakang dan juga kosong tidak boleh berada di atas jalan raya. Tapi jika anda menggunakan kereta EV ini di China, di Beijing misalnya, kita tak ada had itu lagi. Had itu tidak lagi ditetapkan oleh pengguna kenderaan EV ni. Jadi ini antara saya kira salah satu pendorong yang mana mereka merangsang lagi pengguna supaya menggunakan kenderaan EV ni. Sebab kita tahu kalau kita sebut mengenai kelestarian alam sekitar, mungkin kesannya tak nampak dalam masa terdekat ni, tapi untuk pengguna sendiri kalau kita cakap tentang perkhidmatan lagi-lagi dalam situasi pandemik ini, walaupun China tidak betul terkesan, tapi ia secara tidak langsung mendorong atau merangsang pengguna untuk berfikir dua kali, kalau nak beli kereta ni baik kita ambil kereta EV ni, dia lagi jimat misalnya.
Prof, kita nak lihat komitmen kerajaan di Malaysia pula. Bagaimana Prof melihat sejauh mana komitmen kerajaan ini membangunkan ekosistem industri kenderaan elektrik di Malaysia? Kita tahu sudah ada Dasar Automotif Negara 2020. Adakah ini realistik? Adakah kita sudah terlambat untuk turut serta dalam lumba untuk mendominasi pasaran EV ini ataupun masih lagi ada ruang untuk negara kita? Okey, kalau pada pandangan saya, kalau kita tengok dasar kerajaan, usaha kerajaan memang ada. Kalau contohnya dalam dasar Automotif Nasional 2020, di situ dihaskan untuk pembangunan EV ni, termasuk daripada dasar daripada segi pencukaian, dan dari segi latihan. So dia akan melibatkan pengguna, pihak swasta dan pihak kerajaan. So tiga-tiga grup ni ataupun tiga kumpulan ni dia berkaitan, dia tak boleh ditinggalkan. Contohnya kalau para pengguna nakkan kereta yang senang baik pulih, lepas tu harganya berpatutan, lepas tu daripada segi teknologinya, kalau boleh dia nak yang canggih juga kan. Tapi bahagian daripada kerajaan pula dia menyediakan insentif ataupun polisi yang bersesuaian untuk kedua-dua ni, daripada segi pengguna dan daripada segi pengilang ataupun manufacturer lah. So manufacturer pun selalunya macam EV ni. Sekarang ni kita EV ni kita tak bangunkan lagi di dalam Malaysia. So kebanyakan yang nanti kita akan import daripada luar tu satu, ataupun dipanggil CBU, dan lagi satu CDK dia akan masukkan bermakna dia import kalau satu bahagian tu kalau diimport 100% daripada luar, lagi satu bahagian lagi part saja diambil daripada luar tapi dipasang di dalam Malaysia, daripada dalam Malaysia lah. So daripada situ para penduduk Malaysia pun dia dapat pekerjaan daripada situ kan. Lagi satu in term of investment daripada foreign country pun ada masuk, so pencapaian pun government pun boleh dapat, so tapi at the same time kerajaan pun menyediakan polisi yang bersesuaian untuk menarik foreign investment ni. Kalau tidak nanti dia akan lagi pergi ke Indonesia, dia akan lagi pergi ke Thailand kan. Jadi pada pandangan saya NEP tu ada cover. Lagi satu daripada segi ni polisi tu kita ada satu yang NEP 2020, lagi satu lagi kita ada Low Carbon Mobility Blueprint yang disediakan oleh pelbagai kementerian lah, yang NEP MITI Low Carbon Mobility Blueprint ni daripada satu lagi kementerian. So these two policies are good enough already to cater for the demand of the EV in Malaysia and industry of the EV in Malaysia for now on and also for in the future. Kita tahu EV ni baru bagi Malaysia. Teknologi local teknologi pun kita belum ada lagi. So kebanyakan kita akan bergantung kepada teknologi daripada luar. But at the same time di pihak universiti kita ada menjalankan usaha juga kolaborasi dengan industri membangunkan teknologi yang berkaitan lah. Contohnya kita ada buat powertrain untuk the EV, kita ada juga sistem untuk charging, untuk untuk safety. So banyak in term of motor design, because dalam EV ni dia banyak komponen dia. So dia ada macam tu. Tapi at the same time let the industry come first, then after that we will come into it part by part or stage by stage. Rather than itulah daripada pandangan saya. Secara ringkas Prof, saya nak fahami sedikit bagaimana ekosistem antara industri R&D. Kita tahu Prof datang daripada latar belakang ataupun ekosistem R&D, Research and Development, penyelidikan itu. Bagaimanakah ia boleh selaras ataupun selari dengan polisi kerajaan? Kita tidak melihat
mungkin on one hand kita lihat research and development itu lebih pesat berkembang daripada apa yang disediakan, insentif-insentif yang disediakan, polisi yang dirangka kerajaan. Jadi daripada sudut R&D kita sudah tahu ada bakat-bakat, ada talentnya dan ada peluangnya, tetapi mungkin tidak selari dengan dasar atau motif nasional 2020 yang baru sahaja diperkenalkan. Jadi bagaimana Prof melihat untuk mengimbangi antara permintaan dari kesemua ekosistem dan pemegang taruh stakeholders yang ada dalam EV, pembangunan sektor EV di Malaysia ini secara ringkas, Prof? Secara ringkas, so untuk EV ni kita ada pelbagai bahagian. Satu, in term of human resource, satu human resource di mana EV ni nanti satu untuk penghilangan, memerlukan pekerjaan, memerlukan pekerja, dan selepas kereta tu dijual perlukan maintenance. So daripada segi tu perlukan latihan. So daripada segi R&D ni satu dia boleh buat ke arah kereta tu sendiri. Lagi satu ke arah training untuk nak maintain kereta. Training untuk nak maintain kereta. So kita kena ada juga. So peralatan untuk training ni boleh kita boleh get it from the manufacturer. At the same time kita boleh bangunkan specific tool untuk training ni. Kita boleh letakkan peralatan ni dekat contohnya like vocational college ataupun vocational institute, so that they can have this this skill human resource. Because kereta tu nanti nak kena maintain. So dari segi situlah itu human resource. Dan dari segi penyelidikan pula, so normally penyelidikan kita akan tengok EV ni dia selalunya EV daripada luar, tapi bila dia masuk dalam Malaysia, temperature dia tak sama, iklim dia tak sama. So jadi yang EV daripada luar tu dia kena sesuaikan dengan keadaan dalam Malaysia. So yang ni penyelidik daripada dalam negara kita ni perlu mengambil peluang ni. Contohnya kalau macam EV kan, kalau EV daripada China, they are fourth season country, but when they come to Malaysia, it's totally what I call it tropical climate, and then summer all the time. So now dulu kalau kita tengok suhu kita 32, 34, now easily 40 degree. 40 degree. So kalau kita tengok EV tu, kalau lithium ion yang digunakan dalam tu, dia punya operation maximum temperature is about 45 degree plus minus maybe another few degrees. So that temperature kalau kita tak maintain betul-betul, bila dia pakai kat Malaysia, dia akan, bila kita tak kawal temperature tu, dia akan melibatkan sistem tidak berfungsi dengan betul. Okey, Prof. So jadi untuk untuk teknologi tu para penyelidik di dalam negara, kita tahu masalah ni, jadi kita mengambil peluang dan kita tengok juga polisi. Bila kita nak buat penyelidikan, kita tengok polisi. What is the policy of the government? So then normally kita akan inline with the government policy. Sebab end of the day, government akan bagi in term of grant, bidang penyelidikan. So kalau kita tak ikut, tak inline with government requirement, dan kita tak dapat. Jadi kita tengok sekarang ni polisi dia moving toward EV. Jadi bila kita buatkan proposal tu, kita melibatkan teknologi, melibatkan EV. Jadi itu masalah untuk kita tak inline tu mungkin tak timbul. Jadi tapi kadang-kadang yang masalah kita peluang tu. Peluang nak macam mana kita nak kolaborasi dengan industri. Tadi kita dengarkan Prof sudah mencadangkan beberapa idea apa contoh insentif polisi yang boleh dirangka kerajaan untuk
kita melihat industri kenderaan elektrik ini berkembang lagi di Malaysia. Di China, Shukri sudah pun menyebut beberapa contoh insentif ataupun sokongan daripada kerajaan. Tetapi adakah Shukri melihat ini selari dengan perkembangan industri penyelidikan di sana? Apa lagi contoh galakan dan dorongan yang realistik untuk kita lihat sudah dilaksanakan di China dan kalau diadakan dalam ekosistem Malaysia juga realistik untuk kita lihat diwujudkan? Shukri. Saya rasa yang realistiknya dalam term lebih mudah lah kalau kita lihat dalam situasi lebih mudah. Kita tahu bahawa Proton memang ada kerjasama sedia ada dengan pihak China. Yang mana Geely kita tahu memang pembuat kereta daripada China. Saya bagi contoh di China ni jenama BAIC misalnya, kereta tenaga baru ni ataupun NEV, dia telah berjaya mencapai penjualan 1,000 kereta baharu yang bentuk premium EV ni di China ni. Jadi saya rasa akan ada ni kerjasama antara Malaysia sedia ada yang kita tak perlu lagi nak teroka kerjasama baru yang sedia ada ni, kita boleh manfaatkan antara Proton misalnya jadi pemacu kepada EV ini. Kita tahu Proton ni dalam bertepatan dia ada pengguna yang yang sedia ada, yang pengguna loyal customer saya kira. Saya rasa ini boleh digunakan, dimanfaatkan sepenuhnya oleh Malaysia. Tidak perlu spend terlalu banyak terhadap R&D untuk peringkat awal. Yang mana kita boleh belajar dahulu daripada kerjasama sedia ini. Dan saya kira kalau kita lihat daripada BAIC ini, jenama tempatan China ni, bagaimana mereka dapat mengatasi kereta-kereta EV lain. Rakyat tempatan lebih memilih kepada jenama tempatan. So saya kira Malaysia juga boleh mengambil contoh iktibar seperti ini juga. Yalah. Ya, dan soalan terakhir sekali saya nak tujukan kepada Prof. Kita tahu dengan insentif yang boleh diwujudkan lagi bawah dasar sedia ada ini, mungkin banyak lagi sokongan yang kita perlu lihat dari sudut pihak berkuasa. Tetapi kita nak lihat secara mudahnya apa mungkin cabaran yang dihadapi pengguna ataupun dalam permintaan terhadap kereta EV ini adalah harganya sendiri. Jadi dengan insentif yang boleh diperkenalkan, adakah Prof melihat realistik untuk harga di pasaran kenderaan EV ini boleh murah dan mampu milik bagi pengguna average Joe di Malaysia ini? Prof, secara ringkas. Secara ringkasnya, kalau isu harga ni memang daripada mana-mana, sebab kita average kita rakyat Malaysia ni average dia pendapatan is below average lah. Yang kalau yang above average tu tak banyak, mungkin tak sampai 20% pun. So majoriti rakyat kita pendapatan tak berapa bagus. Jadi harga kereta ni kalau kita tengok cara macam mana nak reduce, satu kita kena reduce in term of incentive tadilah, cukai kan, sebab cukai tu dia akan melibatkan komponen kereta, lepas tu pemasangan, tengok jenis lah kan. Ada yang kereta tu dibuat daripada luar, dia terus bawa masuk dekat Malaysia. Ada yang dibawa komponen, lepas tu dia pasang dekat Malaysia kan. Itu melibatkan cukai. Bila dia import, ada cukai import, lepas tu ada cukai excise, dua kali cukai kan. So bila kalau katakan government nak menggalakkan pembangunan kereta EV ni, government kalau kita tengok daripada negara lain, dia akan bagi zero tax dulu. Without tax, macam contohnya Indonesia, Thailand pun dia buat macam tu. So mungkin for few years, tak tahu berapa, at least a few years, beberapa tahun, so nak menggalak pertumbuhan. Lepas tu baru di-introduce tax tu perlahan-lahan. Perlahan-lahan. So daripada, because ekosistem kereta ni tak semestinya masa beli itu saja, tapi masa maintenance, parts. So daripada situ pun government boleh dapat dia punya cukai juga. Kan, secara tak disedarilah cukai itu boleh ditarik balik kan. Jadi kalau kita merancang secara berhemah, sedap, because kereta ni nak diperkenalkan. Lepas tu kalau kita tengok harga sekarang memang mahal, tak mampu orang Malaysia nak pakai. Lepas tu lagi satu isu maintenance komponen, contohnya bateri, lepas tu ada punya motor, dia punya converters dalam tu kan. Mungkin isu macam ni akan melibatkan maintenance yang tinggi. Itu satu isu lagi juga
Ya. Bila rakyat Malaysia nak pakai kan dia akan fikir benda-benda ni masak-masak. Sebab kita bukan orang senang. Kita orang susah kan. So bila nak beli barang tu kita fikir 2-3 kali kan. Betul ke Ya, betul? perlu perancangan yang rapi, Prof. Betul. Dalam apa-apa saja industri atau sektor baharu yang ingin kita terokai, terutamanya melibatkan kelestarian alam sekitar dan lebih moden, ini perlukan perancangan yang rapi, terutamanya kalau melibatkan kos yang tinggi seperti kenderaan elektrik ini, tetapi tidak mustahil untuk kita lihat diterokai ekonomi membangun seperti di Malaysia. Terima kasih kepada Profesor Dr. Isha Aris, merupakan pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik UPM, dan juga kepada Syukri Azmi, wartawan radio antarabangsa China, sedikit sebanyak berkongsi tentang masa depan industri kenderaan elektrik di Malaysia. Mungkin perjalanan yang masih jauh lagi, tetapi kita ambil langkah-langkah kecil untuk kita mewujudkan ekosistem yang menyeluruh dan holistik untuk membangunkan industri ini. Terima kasih kepada tetamu kita, dan itu sahaja masa yang kita ada dalam agenda Awani Asia. Saya Nala Huda, salam hormat.